cakap tentang tarian naga ataupun tarian singa ni kan, itu juga antara signifikasi Tahun Baru Cina kan, memang meriah. Saya duduk di kawasan kejiranan Cina. Jadi jiran saya kanan, kiri, depan, belakang memang semua berbangsa Cina. Jadi kadang-kadang daripada dulu lah kan, memang tiap tahun tunggu sebab mereka akan panggil ni dan kita nak lihat sendiri kan. Pengalaman saya kecil-kecil, saya pun duduk di kawasan yang ramai jiran-jiran berbangsa Cina. Takut kecil-kecil. Duduk raga ternaik apa semua. Okey, tapi kalau bercerita tentang tarian tu kan, apa macam simbolik dia yang naik lebih tinggi. Kemudian ada diberi makan. Ingat tak kan macam singa tu kita bagi limau apa tu. Sebenarnya mereka hanya nak bagi susah pada singa tu saja. Sebenarnya macam tradisi ni, dia itu singa tu dia macam satu simbolik dia actually dia satu raksasa tau. Dia Okey, cerita dia macam ni. Dia datang satu kampung, lepas tu dia macam monster lah, orang takut kan. That's why orang buat macam apa tu, firecracker, mercun semua Untuk takutkan dia. Okey. Sebenarnya bukan dia. Bukan dia, itu Nian Shou. Nian Shou lah. Dia bukan Nian Shou, dia singa, dia membawa tua, dia membawa kebaikan. Dan dia patut halau yang tak baik. Oh, yang ada lepas patung dia tu. buat mercun, takutkan dia buat apa? Tak ada. Mercun tu untuk meriah. Mercun tu untuk takutkan yang monster tu, bukan dia. Tapi sekarang tengok, kalau ada tarian singa tak ada mercun, tak lengkap. Betul lah. Betul. So jadi mereka saja nak buat lagi meriah kan. Dan macam Angelina cakap, mereka nak susahkan singa tu. Okey. Kesian singa tu. Tapi kan tadi kan, Panjat punya. tapi tadi kalau kita lihat signifikannya, kadang-kadang singa tu diberi limau bali dan juga ampau. Cakap tentang ampau ni, pagi-pagi tadi kan ada kami ni pun dapat ampau. Tapi nak tanyalah untuk masyarakat Cina, kalau contohlah kami sambutan Hari Raya Aidilfitri kan, sesiapa je boleh bagi ampau. Tapi kalau masyarakat Cina, kebiasaannya yang memberi ampau ni adalah mereka yang dah berkahwin. Betul. Yang belum kahwin kan? Belum. Menerima. So dapat ampau lagi best lah. jadi. Dapat ampau lagi. Dia akan dapat. Saya pun tak boleh bagilah, saya belum kahwin. Oh, belum kahwin lagi. Okey, tapi kenapa signifikan ampau tu? Kena orang yang dah kahwin baru boleh bagi. Tak tahu. Itu blessing lah. I think itu adalah satu blessing kan. Sebenarnya kita pun tak faham kenapa. Saya rasa nak jimat. Okey. Kalau I belum kahwin lagi, you minta I boleh kata, tak adalah Bukan. alasannya. Tapi boleh bagi tak? Kalau belum kahwin, you bagi tak? Boleh ke bagi macam kita nak macam Kanak-kanak kadang-kadang kan? kita bagi kat orang tua kita ke kan, mak ayah kita, boleh Kalau ke tak nak boleh? bagi dekat orang tua rasanya sekarang boleh lah. Boleh lah. Sekarang tradisi pun ada banyak berubah already. Okey. Saya rasa saya tahu kenapa bagi kepada yang belum kahwin. Nak ambil ni buat duit kahwin nanti. Angelina bawa sikit Silakan. balik ke tadi tarian singa. Silakan. Okey, mereka saja nak gantung limau ke gantung apa. Kesian singa tu tahu, dia kena buka semua di dalam betul tu. lah. Dan mereka nak tengok aksi dia yang panjat, aksi dia aktif. That's why mereka bagi dia susah supaya bila dia gantung tinggi, dia kena fikir macam mana dia nak dapat panjat tu. itu. Dari segi persembahan tu Dia lah nak tengok kan. persembahan yang lebih tu. Sebenarnya Betul? bukan senang tau untuk mereka yang sama-sama nak buat tarian naga ataupun tarian singa ni kan. Mereka ambil masa berbulan-bulan untuk berlatih supaya mereka dapat melakukan aksi-aksi yang untuk sama-sama dikongsikan pada sambutan Tahun Baru Cina. Terutama tiang tinggi tu. tiang tinggi Angelina tu kan? pernah tengok dalam Terror. pertandingan jatuh tau. Oh, ya ke? Oh, memang. Okey, Angeline dan juga Sadie, kalau cakap tentang kenangan lah kan, kenangan sambutan Tahun Baru Cina, semua orang mesti ada kenangan, nostalgia kita kan. Kalau macam Sadie, macam Angeline, Sadie, apa kenangan yang Sadie tak boleh lupakan? Setiap kali sebut je Tahun Baru Cina, mesti itu yang akan terlintas di fikiran Sadie. Oh, kenangan. Okey, macam sebelum ni, sebelum nenek saya meninggal, dia selalu masak. And ini memang macam itulah. Masakan nenek adalah masakan yang paling bagus. Ini tidak boleh dinafikan. So my kenangan is grandma cooking tu paling best. Sebab dia sudah masak banyak tahun. Practice make perfect. Betul. And with love. Yes. Angelina sendiri bagaimana agaknya? Angelina sendiri. Sebenarnya bagi Angelina kan selama ini setiap tahun semua ada sweet memory. Kita kumpulkan all the sweet memory kan, dari kita kecil sampai kita dewasa sampai sekarang kita dah tua. Setiap tahun itu adalah sweet memory.
Okey. Kalau cakap tentang sweet memory, semua banyak benda yang memang akan menjadikan kita teringat sesuatu dan sebagainya kan. Tapi kalau kita cakap tentang kuih pula. Kalau saya kan antara kuih yang memang saya cari setiap kali Tahun Baru Cina, kuih kapit. Kuih kapit. Sebenarnya ada dalam kereta saya bawa nak letak kat sini. Kuih kapit yang tradisional tu kan. Okey, tapi kalau Sadie dan juga Angeline, kuih apa yang you suka? Kuih kapit sebab mak saya dia okey, itu nenek punya resepi. Nenek saya dia akan duduk depan arang, dia akan sendiri buat kuih kapit tu. Sedapnya. Betul. Dia akan campur apa tu dia punya resepi lah. Resepi. Dia dah pass to my mother. So mother every year, setiap tahun dia akan duduk depan arang sampai dia akan buat wajib kuih lah ni. Sebab kan kuih kapit yang buat guna arang tu rasa dia memang lain tau dengan kuih kapit yang buat dengan moden punya. Betul, elektrik aja. Ada elektrik. Ada. Elektrik. Rasa tak sama. Sebab betul lain sebab yang buat dengan arang tu dia macam ada rasa macam hangit-hangit, ada bau-bau asap sikit. Sedap kan. Kalau Angeline, kuih apa yang Angeline suka? Angeline suka pineapple tart. Okey. Angeline suka kuih kapit juga. Rasa kuih kapit tak ada orang tak suka lah. Mesti orang suka. Satu lagi kuih yang Sedap. suka juga ni, kuih kacang. Kuih Kuih kacang. kacang. Ni. Kuih kacang pun kena orang pandai buat juga kan? Kacang salah satu makanan yang perlu ada pada Tahun Baru Cina sebab sebutan dia juga. Oh, sebutan dia Bunga bermaksud mekar, hua sheng. Ikan, kuih kacang. Ada satu kuih bangkit lagi. Kuih bangkit. Kuih bangkit. Sebenarnya kan kalau cakap tentang kuih-kuih ni ada banyak juga persamaannya dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri tahu. Sebab kalau sambutan Hari Raya kan kita pun ada juga pineapple tart. Kita ada juga kuih bangkit kan. Kuih bangkit sagu lah, kuih bangkit kacang Kuih lah. bangkit semula. Cakap tentang bangkit semula ni, rakan kami Syifa, dia berkesempatan juga pergi bersama dengan seorang individu ni yang dia buat kuih bakul. Ini sesuai untuk konten Sadie juga. Kerana dia buat kuih bakul yang halal. Oh, kuih bakul yang halal. Okey. Jom kita tengok. Kuih bakul atau lebih dikenali sebagai Nian Gao adalah makanan tradisi masyarakat Cina. Menikmati kuih bakul semasa perayaan Tahun Baru Cina dipercayai dapat membawa tuah semasa perayaan. Dengan warna dan rasanya yang seakan-akan dodol, membuatkan ia tidak hanya terkenal dalam kalangan masyarakat Cina, malah turut digemari oleh pelbagai bangsa. Memiliki darah berketurunan Cina dan sangat suka menikmati kuih bakul dari kecil, telah mencetuskan idea buat Nur Farah Diba Azhar untuk menceburi bidang pembuatan kuih bakul. Sejak 2016, saya berhenti kerja dan mengambil peluang yang ada untuk start untuk membuat kuih bulan, kuih kapit. So waktu Chinese New Year, time itu ramai yang ingin makan kuih bakul dan kebetulan seperti mana yang kita tahu kuih bakul susah nak cari jika buatan orang Islam. Jadi dengan opportunity ini saya sendiri mengambil peluang untuk belajar kuih bakul daripada nenek saya dan juga jiran terdekat saya. Bagi menghasilkan kuih tradisi masyarakat Cina yang sedap dan bermutu, proses pembuatan kuih bakul ini mengambil masa selama 4 hari. Menurut beliau, dalam menghasilkan kuih bakul, ia perlu dilakukan dengan teliti dan bersih supaya kuih lebih tahan lama dan tidak berkulat. Untuk bancuhan sahaja kita akan peramkan dia at least dalam 6 ke 7 jam dan kita kemudian siapkan untuk kukusan. Kukusan kita mengambil masa 16 jam. Apabila kita dah siap untuk tempoh dia kering kuih bakul tu, mengambil masa at least 2 hari pula. Satu biji kuih bakul terhasil 4 hari. Dibantu oleh 6 orang pekerja, dia dapat menghasilkan sekurang-kurangnya 350 biji kuih bakul sehari. Dia masih menggunakan kaedah tradisional bagi mengekalkan rasa kuih bakul. Ada yang tanya saya, kenapa tidak pakai pemprosesan secara plastik lebih cepat? Kita menggunakan besi kerana ia adalah tradisional dan daun pisang akan mengeluarkan sejenis bau dan juga kemanisan yang semula jadi. Sememangnya sesuatu yang membanggakan dan pastinya dapat memberikan kegembiraan buat sambutan Tahun Baru Cina pada kali ini.
Saya kira kuih bakul ni satu sejenis kuih yang sangat-sangat unik yang sebenarnya bukannya mudah untuk membuatnya, Fiza. Kabarnya 13-14 jam harus dikukus. 4 hari. Yang kat tadi 4 hari, 4 hari. bayangkan. Kalau mahal sikit harga kuih bakul tu, faham-faham lah. Oh, jangan minta tawar-tawar. Suka beli minta tawar kesian Dan orang kuih buat. bakul kalau kita beli masa dia segar, kita boleh makan macam tu, tapi dia macam dodol Macam lah. dodol kan? Tapi bila dia dah lama, jadi dia akan keras, mereka akan potong untuk buat goreng. Mereka boleh potong-potong-potong, jadi mereka akan kukus bagi dia lembut sikit. Lepas tu makan dengan kelapa parut. Makan gitu, ataupun mereka boleh kepit dengan keledek dengan ubi kan, buat goreng. Cakap tentang letak tabur dengan kelapa parut tu, saya terbayangkan kuih kaswi. Lebih kurang macam tu kan? ya. Sebenarnya kuih Okey. bakul memang halal. Okey. Dia tak ada minyak. Dia hanya Tak, gunakan? Ya, kita boleh Google dia punya resepi kan. Dia guna, kalau tak silap Angeline, tepung beras ya. Dia ada gula dan entah ada santan tak. Kita boleh tengok. Sebab apa? Angeline tak pernah buat, tapi Angeline tahu sebab pernah satu kali syuting dekat Tendung kan. So ada satu aunty, dia tunjuk cara dia. Okey. Tapi kita hanya shoot untuk drama, jadi kita tak kukus sampai berbelas jam lah. Dan dia akan jadi kulat. Sebab itu dia kena kukus sampai cukup-cukup. Sebab Dan tu kita dia tahan kena lama. pandai jaga. Okey, faham. Macam-macam sebenarnya tradisi yang sebenarnya kalau kita betul-betul belajar dan kita research, macam-macam yang kita boleh perolehi dan kita boleh ajar kepada generasi yang akan datang kan? Sebenarnya itu adalah tugas kita untuk jaga tradisi ini untuk Turun-temurun. Ya, betul. Okey, kita dah sampai di penghujung perbincangan kita. Kita nak silakan Sedi untuk sampaikan ucapan kepada penonton-penonton, kepada keluarga, kepada peminat-peminat Sedi di TikTok. Okey, tengok kamera mana ni? Okey. Okey. Semoga kawan-kawan rakan sekalian kongsi facai, maknanya semoga macam murah rezeki. Duit wang besar dapat wang besar. Kongsi facai. Kongsi pacai. Okey. Okey, baik. Tapi sebelum ataupun sambil memberi ucapan akhir, ada permintaan sebenarnya daripada penonton-penonton kita sebenarnya nak Nak tengok melihat baju Angeline. Angeline, Dia minta, bajunya. boleh ke Angeline berdiri sambil Tentunya sampaikan boleh. ucapan? Ya. Terima kasih. Putih. baju. Mana tak 12 tahun dulu punya baju memuat lagi? Okey. Baiklah, Angeline ambil kesempatan ni. Tahun ini adalah tahun harimau kan? Angeline harap kita semua akan ambil semangat seperti harimau. Kita kuat dan kita tabah. Dan semua orang dalam kandungan yang sihat dan selamat sepanjang tahun. Atau selama-samanya. Kongsi fasai wan shi ru yi. Okey, baiklah. Kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Angeline dan juga Sedi kerana Ya. sudi bersama dengan kita. Kita nak berehat dahulu, Farin. Jadi pastikan anda terus bersama dengan kami untuk kemeriahan Tahun Harimau ini. Jangan mana-mana. Jangan ke mana-mana.